minta kamu semua buka buku teks serta dengan buku nota kamu lah untuk catat isi-isi pembelajaran kita hari ni. Boleh? Buka slide ni. Okey, so topik kita hari ini ialah 5.1 iaitu jirim dalam jirim dalam alam. Topik kecil kita jirim dalam alam. So, hasil pembelajaran kita ialah menyatakan bahawa hampir semua, yang pertama menyatakan bahawa hampir semua benda yang wujud dalam alam adalah jirim. Yang kedua ialah membuktikan bahawa benda hidup dan bukan hidup mempunyai jisim serta memenuhi ruang. Okay. Untuk yang ketiga, hasil pembelajaran kita juga ialah membezakan sifat fizik dan sifat kimia jirim. Okay. So, kita kena cover lah dalam topik 5.1 ni. Okay. So, untuk bab 5.1 ni awak boleh buka awak boleh buka buku teks awak muka surat 138. Cikgu bagi masa awak buka buku teks awak. Okay. So hari apa itu jirim? Okay, semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Itulah maksud jirim. So dua poin besar ni yang cikgu besarkan dia punya setebur dia punya perkataan tu awak kena ada lah. Contohlah nanti keluar dalam exam ke dalam kertas 2 kan. Dia kalau dia tanya maksud jirim, awak kena tulislah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Kalau awak ada 2 poin ni, memang awak boleh markah. Awak boleh markah. Okay. So, apa itu jirim juga? Hampir semua benda dalam alam ni ialah bersifat jirim. Iaitu dalam benda hidup dan juga benda bukan hidup. Okay, sebagai contoh, yang dalam kotak sebelah kiri kamu ni, yang cikgu write ni benda yang hidup. Okay. Benda hidup ni lah seperti pokok, kucing, manusia. Sekejap ada request masuk. Amirul ada? Dah masuk ke? Amirul dah dapat masuk? Okay, cikgu sambung balik. Okay, so ni benda hidup. Benda hidup. So, kenapa dipanggil jirim? Sebab dia ada jisim. Jisim-jisim ni berat lah. Okay, so pokok ni pun ada pemberat. Kucing ni pun ada pemberat. Manusia, bunga, burung, ikan. Yang benda bukan hidup pun kalau dia ada berat dia dan juga memenuhi ruang, dia tu bersifat jirim. Seperti batu, basikal, bola, rumah, air, gunting dan pensel color. Okay? Cikgu bagi masa kamu salin lah untuk dalam buku nota kamu. Okay, untuk next, kat sini kamu boleh tengok iaitu dua belon. Dalam belon ni dia ada udara. Okay, kalau contohlah cucuk belon ni dengan menggunakan pin, apa terjadi? Boleh bagi tahu? Ada volunteer nak bagi tahu tak? Kalau salah satu belon ni kita cucuk, macam contoh belon sebelah kanan ni kita cucuk dengan pin, dia, apa yang terjadi pada pembaris ni dengan tali ni? Hello? Ada siapa-siapa nak volunteer tak? Nak bagi jawapan ni? Hello? Semua senyap je ni.
Ada tak ni? Ke cikgu dah keluar? Yasmin, Kisha, Amirul, Amiruddin, Arisa. Awak ada dengan cikgu ke tak ni? Dengar je. Dengar. Dengar. Okey, kalau tengok pada gambar tu kan, dua belon yang diisi dengan angin. Kalau contohlah salah satu belon tu kita cucuk dengan menggunakan pin, apa terjadi? Boleh bagi tahu tak? Senyap je ni. Ni kena buat siapa jawab ni cikgu nak bagi reward lah. Boleh tak cikgu bagi reward macam top up ke? Top up Shopee ke, top up awak punya kredit ke? Sorry cikgu, tadi bertandas. Okay, so soalan cikgu, okay. Yang ni cikgu bagilah top up ni sebab semua senyap kan. Okay. Nanti awak PM cikgu yang mana jawab ni. Nanti cikgu akan share untuk top up. Okay. So soalan cikgu, kalau awak tengok kat gambar tu sekarang kan ada dua belon diisi udara. Contohlah salah satu belon tu kita cucuk dengan pin. Apa terjadi? Ada siapa-siapa nak jawab? Yang mana cikgu? Tak faham. Amirul. Apa dia tadi? Meletup. Dua belon ni kan kita isi dengan udara kan. Kalau contohlah satu belon ni yang sebelah kanan ni kita cucuk dengan pin. Apa terjadi? Meletup. Meletup kan. So belon yang sebelah kiri ni dia akan turun lah kan. Betul tak? Sebab dia kan ada udara. Satu lagi kan dah tak ada udara. So dia akan jadi jadi ringan, dia akan naik lah kan. So yang sebelah ni lagi dia akan turun. Sebab apa? Sebab dia ada G-same. Dia ada G-same. Dia ada berat. Faham tak? Faham. Okay, so Kisha dengan Amirul kan? Nanti PM cikgu Boleh? PM cikgu. PM cikgu, nanti cikgu bagi top up. Okay, yang ni cikgu nak bagi peluang kepada yang lain lah. Okay, so kalau kamu tengok di sini ada ada satu silinder diisi dengan air. Lepas tu kalau kita tengok di paras dia ada dekat sini. Yang cikgu tik tu. Lepas tu bila kita masukkan kunci ni, paras air tu dia akan meningkat. Okay. So kenapa dia meningkat? Ada siapa-siapa nak volunteer tak? Selain daripada Kunci besi. Siapa jawab tadi? Saya. Amirul. Okay, Amirul. Kenapa? Kenapa air ni meningkat? Jawapan awak tadi macam dah nak hampir tempat dah tu. Amirul. Sebab apa? Saya tadi sebab gambar tak ingat Kunci ni ada pemberat kan? Cikgu. Macam mana ni soalan Okay. Kalau awak contohlah silinder yang sebelah kiri ni tak ada apa-apa benda, paras air dia kan ada contohlah kita paras air ni 10 cm. Okay, so bila kita masukkan kunci ataupun pemberat, air ni akan meningkat sebanyak contohlah paras akhir dia ialah 15 cm. So berat kunci ni sebanyak 5 cm, 5 gram.
Kenapa dia meningkat? Sebab apa dia meningkat? Jadi tu berat. Sebab dia benda tu berat. Sebab kunci ni dia ada pemberat. Pemberat tu sebab dia ada jisim. Faham tak? Jisim kan kita fahamkan tadi kan, jirim ni dia mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Sekejap, ada yang baru masuk. Hai Ina. Okay. So kalau bila jirim ni dia ada jisim, dia ada memenuhi ruang, dia dia akan meningkatkan air ni. Okay. So pepejar-pepejar ni dia juga mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay. So contoh bukan jirim yang tak ada tak ada jisim dan tak memenuhi ruang. Memenuhi ruang. Yang ni bukan jirim lah. Ni bukan jirim. So yang bukan jirim ialah awak kena ingat lah, vacuum, sikap, emosi, kalau dalam bentuk tenaga, haba dan cahaya. Kenapa benda ni kita dipanggilkan bukan jirim? Sebab kita tak boleh nak ukur. Dia senang nak ingat, jirim ni benda yang boleh ukur. Macam contoh tadi kan, kunci ni kan kita boleh ukur kan. Boleh ukur sebanyak contohlah 5 gram tadi kan. Air ni pun kita boleh ukur. So that's why air ni pun dipanggil jirim. Kunci ni pun dipanggil jirim. Yang contoh bukan jirim ni kita tak boleh nak ukur. Macam vacuum. Kalau contoh kita duduk luar angkasa. Kita duduk luar angkasa kan dia punya udara dia kan bukan oksigen. Dia vacuum kan. So vacuum ni kita tak boleh nak ukur. Sikap manusia pun kita tak boleh nak ukur sebab sikap manusia pun berubah kan. Emosi pun berubah. So kita memang tak boleh nak ukur. Macam juga haba dan cahaya ni pun. Okay? Faham ke? Hello, faham ke? Faham. Okay. So, keadaan zarah dalam jirim ni cikgu dah cek dalam buku teks awak ni tak ada. So, nanti awak lukislah dalam buku nota awak ni sebab keadaan zarah dalam jirim ni merupakan soalan-soalan paling ni lah, always akan tanya dalam periksa. Okay. So, keadaan jirim ni dia ada dalam 3 bentuk, iaitu pepejal, cecair, gas. Awak kena ingat 3 ni je. Kalau contohlah soalan periksa dia tanya nyatakan keadaan jirim. Kalau ditanya soalan nyatakan keadaan jirim, ada 3 jawab, iaitu pepejal, cecair dan gas. Pepejal, cecair, gas. Kalau dia tanya 3 keadaan jirim. Kalau dia tanya, so soalannya dia tanya keadaan zarah. Zarah ni dia bentuk dalam bulat. Zarah bulat. Okay. So kalau untuk lukis keadaan zarah dalam bentuk pepejal, awak kena lukis secara secara rapat-rapat. Secara rapat-rapat. Awak pun lukislah dalam buku nota awak
Okay. Sebab dalam buku teks awak tak ada mention pasal Zarah ni. Tapi dalam soalan periksa, always dia akan tanya. So ni macam pengetahuan tambahan lah. Okay. Banyak pula cikgu yang ada. Oh wah. Okay. Ni Zarah. Zarah pepejar kalau boleh cikgu buat warna lain lah. Warna biru. Pepejar Zarah dia kena bertemu. Atas bertemu bawah, kiri bertemu kanan, atas bertemu bawah, ni kena bertemu. So kalau bertemu semua, pemeriksa akan bagi awak markah. Kalau awak lukislah, contohlah awak lukislah berjuta-juta pun, contohlah berjuta-juta tapi tak rapat, memang awak tak boleh markah. Contohlah ada pelajar yang jawab kan, zaman cikgu belajar dulu kan, masa tiap time topik ni masa tiap time 2 rasanya, masa cikgu lah. Contohlah ada kawan cikgu, dia lukis 4 je tapi cikgu bagi markah. Sebab apa? Sebab dia rapat sebenarnya. Dia rapat. Kalau dia rapat memang cikgu akan bagi markah. Awak lukis berjuta-juta pun kalau tak rapat memang cikgu tak bagi markah. Okay? Faham? Faham. So yang ni keadaan Zarah dalam pepejar. Okay? So Zarah dalam keadaan cecair pula, dia ada jarak sikit. Okay? Di mana, contohlah ada yang dia bertakuk tapi dia jarak. Nak bertakuk 3 pun boleh. Nak tinggal seorang pun boleh. Cecair, cikgu pilih warna lain. Keadaan Zarah dalam cecair pula, dia mesti ada ruang untuk masuk. Contoh macam kita sekarang ni lah, kalau contohlah macam cecair tadi kan, kita tengok yang ni. Yang ni. So that's why Zarah dia kalau jauh-jauh, kunci ni boleh masuk. Kunci ni boleh masuk. Kalau Zarah dekat-dekat, Zarah cecair dekat-dekat, kita letak kunci, dia akan duduk dekat atas. Wah, kunci cikgu pun. kunci duduk atas. Tadi line slow tadi. Line slow. Okay. Contohlah, kita back kat keadaan Zarah lah. Okay. Contohlah cecair ni, keadaan Zarah cecair ni, contoh cikgu buat bika, ni ada air. Contohlah Zarah air ni dekat-dekat, tak ada ruang. Macam cikgu tunjuk bagi contoh ni, ada ruang kan? Ada ruang. Tak ada ruang. Contoh dia tak ada ruang. Rapat-rapat. Kalau kita masuk batu dalam air, dia akan duduk atas. Kenapa? Sebab dia tak ada ruang nak masuk. Ni contohlah kalau Zarah air ni dalam keadaan rapat-rapat. So ni salah. Zarah cecair dia kena ada ruang supaya benda yang pepejar tu bila dia masuk dia akan masuk bahagian ruang-ruang yang terbuka. Faham? Sofa faham tak? Hello, faham ke? Faham. Okay.
Yang tu baru keadaan zarah cecair kan. Okay. Apa ni? Untuk yang terakhir, keadaan zarah dalam gas. Dalam gas ni pula, mesti dia punya ruang dia tu besar. Macam contoh, dia duduk sini, satu lagi duduk sini. Contohnya nak duduk dua orang ke. Satu lagi duduk sini, satu lagi duduk sini. At least dia ada ruang paling besar berbanding dengan cecair. Contohlah kalau gas ni macam tadi kan, duduk rapat-rapat macam pepejan, kita yang manusia ni memang tak boleh duduk dalam dunia ni lah. Sebab gas ni, dia punya keadaan zarah dia tu rapat-rapat. Dia dah macam dah pepejan, dah tak boleh nak tembus. So gas ni dia sekurang-kurangnya kalau awak nak lukis, dia ada ruang paling besar sekali berbanding cecair. Dia boleh masuk ruang. Okay? Faham ke? Faham tak nak lukis keadaan zarah dalam 3 keadaan jirim? Faham ke? Faham. Ada yang kurang faham tak? Ada yang kurang jelas tak? Cikgu boleh ulang. Aina? Aina baru masuk kan? Aina faham tak? Hello? Ya, cikgu. Awak faham tak? Faham, cikgu. Okay. Hari ni topik kita bab 5. Aina baru masuk kan? So hari ni so hari ni kita belajar bab 5, 5.1. Okey, cikgu. Okay. So yang ni hanya ilmu tambahan lah sebab dalam buku teks dia tak ada tunjuk, tak ada bagi tahulah mention pasal pepejar, cair gas, lepas tu keadaan zarah dia, tapi dalam peperiksaan dia akan tanya. Okay. So cikgu harap kamu lukislah dalam buku nota kamu lah pasal keadaan zarah dalam jirim ni. Okay. Cikgu bagi masa kamu lukis. Cikgu dah bagi contoh dah macam mana kalau untuk dapatkan markah, tak dapat markah. Just ingat keadaan jirim di dalam 3 bentuk, iaitu pepejar, cecair dan gas. Keadaan zarah seperti yang cikgu lukis ni dalam kotak ni. Okey ke? Dah boleh kita pergi ke seterusnya? Okay. Okay. Alright. Okay, next. Okay, jom kita main sebentar. Dan ni cikgu pun nak bagi reward jugalah. Siapa jawab, cikgu bagi top up. Okay. Ni cikgu masuklah 1/5. Sekejap cikgu.
thank you Arisa. Arisa PM cikgu ada pasal keadaan Zara pada muka surat 147. Tak apa. Cikgu just macam bawa dia ke hadapan. Okey ke? Okey Arisa. Thank you Arisa. Baik, betulkan cikgu. Semua okey? Okay. Okay. Okey, jom kita main sama-sama. Okey, jom kita kelaskan benda-benda yang cikgu dah sediakan ni dalam sama ada dia jirim ke bukan jirim. Okey. So kita go satu-satu lah. Okey, udara ni jirim ke bukan jirim? Ada siapa-siapa nak volunteer? Just ingat jirim ni kita boleh ukur, bukan jirim kita tak boleh nak ukur. Bukan Okay, udara ni boleh ukur, bukan jirim. Okay, so meja jirim ke bukan jirim? Jirim. 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 Okay, gelombang radio? Bukan jirim. Bukan jirim. Bukan jirim. Okay. Kilat? Bukan. Bukan jirim. Okay. Elektrik? Jirim. Bukan jirim. Jirim ke bukan jirim? Dia boleh ukur ke tak boleh ukur elektrik ni? Tak boleh. Ke boleh? Tak boleh. Bukan. Bukan. Bukan ke jirim ni? Bukan. 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 Okay. Anak boleh, anak jirim ke bukan jirim? Jirim. 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 Pembaris? Jirim. Okay. Batu? Jirim. 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 Okay. Cahaya? Bukan jirim. Bukan jirim. Okay. Haba? Bukan jirim. Okay. Jom kita tengok sama-sama. Alright. Jirim. Udara ni jirim. Lah. Salah satu. Salah satu. Udara tu jirim sebab apa? Udara kan gas. Kita tadi kan belajar 3 keadaan jirim kan, iaitu pepejal, cecair, gas. Okey? Okay. Sama jawab tadi. Boleh ni sebab nak bagi reward lah baru bunyi kan. Okay, so kita dah main. So kita akan masuk subtopik untuk sifat fizik dan sifat kimia. Dalam buku teks awak boleh buka muka surat 140. Okay. So kita akan masuk dahulu dalam ni perubahan sifat fizik jirim. Kita tengok sifat fizik jirim. Okay. Perubahan fizik ni ialah kualiti yang boleh dikenal pasti melalui deria manusia dan juga alat pengukuran. Okay. Untuk fizik ni kita boleh cek melalui deria manusia dengan alat pengukuran. Untuk cek jirim lah. Sifat fizik jirim. Okay. Perubahan fizikal boleh ditakrifkan sebagai perubahan yang mengubah bentuk bahan. Macam contoh, perubahan yang mengubah bentuk bahan tanpa pembentukan bahan baru. Macam contoh suhu, larutan. Okay. Sifat fizik dia macam contoh lah. Macam contoh, kita larutkan bahan seperti gula dalam air. Dia akan jadi manis kan? Tapi dia tak ubah dia punya fizikal dia. Fizikal dia tetap jadi air. Betul tak? Hello? Betul.
contohlah air yang suam-suam, air yang panas ke, kalau kita masukkan gula, gula kan dalam bentuk pepejal kan. Fizikal dia kan bentuk pepejal kan. Gula kan dia macam bentuk ketelan kan. Dia macam gula pasir. Betul tak? Betul. Ha. Bila gula ni kita masuk dalam air, kita kacau ni, gula akan larut dalam air tapi fizikal cecair ni dia tak ubah pun. Tak ubah pun jadi tiba-tiba jadi pepejal ke, tiba-tiba jadi gas ke, betul? Betul. Tapi dia boleh dikenal pasti melalui deria manusia, iaitu air bila dicampur dengan gula dia jadi manis. Betul? Faham tak untuk perubahan fizik ni? Faham cikgu. Okay. So, contoh kedua kita tengok iaitu ais melebur, ais membeku, air mendidih, steam ke, dia akan kondensasi menjadi air. Contohlah ketulan air batu, ais batu yang ais cube awak beli, contoh awak beli teo ais ke apa, kalau dia cair dia akan jadi bentuk cecair, betul tak? Betul cikgu. Dia tetap dengan fizik jirim dia iaitu menjadi air juga. Last dia akan jadi air juga. Betul tak? Betul. Kalau dia membeku pun, contoh air kalau kita beku pun dia akan jadi air juga. Kalau air mendidih, contoh kita panaskan air, dalam ni ada air. Kalau uap-uap ni, kalau kita letak piring, contoh awak masak Maggi, bila awak buka penuh, contoh awak masak Maggi dalam mangkuk, awak letak pinggan kan atas tu kan. Nak tunggu Maggi awak, orang Kelantan panggil bekok kan. Bila kita akak pinggan tu, kita nampak air dekat pinggan atas kita tekuk tu. Jalan tak? Jolo. Ngalah kali dia akan jadi air juga. So dia tak ubah bentuk bahan tu jadi bentuk bahan baru. Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, yang ni yang contoh cikgu bagi tadi lah. Yang gula tadi. Gula ni dia boleh melarut. Tapi dia tak ubah fizikal air tu. Dia tak jadi tiba-tiba jadi air batu ke. Ada tak kita masuk gula tiba-tiba jadi air batu? Ada tak? Tak ada. Ada. Dia just cuma dia berubah pun hanya rasa air tu saja. Okay? Okay. Nota tak nyanyi yang dah salih ke? Tak, cikgu bagi masa awak salih. Awak salih dalam buku nota awak. Ada rahsia? Cikgu bagi lagi seminit lah untuk awak salin.
Ada yang sudah? Ada yang sudah salin? Ada yang dah siap salin? Oh. Cikgu pergi ke next Okay. Okey, cikgu. Alright, yang ni kita dah bincang tadi. Kira boleh skip ke? Boleh. Boleh. Okay. Yang ni pula. Yang ni sifat fizik jiring. Yang ni sifat. Tadi kita tengok perubahan. Yang ni kita tengok pada sifat dia. Okey. Kalau dekat tengok pada period ni, dia sebenarnya ada dua fungsi fizik, iaitu satu konduktor haba, satu lagi penebat haba. Okey. Kita tengok period ni dia terbuat daripada bahan seperti logam. Logam ni ialah konduktor haba. Konduktor haba ni dia ialah konduktor ni ialah bagi pengalih haba. Kalau dia bagi pengalih haba, so period ni dia akan cepat panas. Betul tak? Betul. Dia konduktor, awak ingat konduktor pengalih, penebat dia tak bagi pengalih lah. Allah. Mana lah. Tiba-tiba terkeluar slide lain pula. Sekejap. Okey. Penebat ni dia bukan pengalih. Ni tadi keluar. Okay. Dia bukan pengalih. Penebat ni sebagai contoh ialah pemegang. Pemegang ni dia daripada plastik. So kalau kita pegang tu kita tak adalah dah sepanas sebab dia haba tu tak bagi alih. Dia dah setakat ni sahaja. Yang ni dia tak bagi sebab dia dah disaluti dengan plastik. Plastik ni ialah penebat haba. Okay. Period ni pula dia akan cepat panas bila kita panaskan. So dia akan bagi aliran haba pada period ni. So dia akan panggil konduktor haba. Okay. Faham ke untuk sifat fizik ni? Faham, cikgu. Okay. Boleh salin. Dalam satu period ni dia boleh bagi dua sifat, iaitu konduktor dengan penebat. Okey, cikgu pergi ke seterusnya ya. Boleh? Okey, boleh. Okey. So, sifat fizik kedua, tadi kita tengok pada konduktor dengan penebat kan? Konduktor
Satu lagi penebat. Ni kalau dalam buku teks, awak boleh buka muka surat 141. Buku teks 141. Untuk yang kondak dengan penebat. Okay. Untuk seterusnya, kita akan tengok pada sifat fizik iaitu takat didih dengan takat lebur. Okay. So cecair yang berbeza dia mempunyai takat didih yang berbeza. Serta takat lebur pun dia juga akan berbeza. Sebagai contoh, air yang tak ada campur dengan gula ke garam ke apa, dia ada takat didih yang berbeza. Okay. Contoh takat didih ni kena panas, dalam keadaan panas lah. Dia sampai ada gelombang-gelombang yang keluar tu. So suhu dia sampai 100 degree Celsius sahaja. Dia takkan lebih. Sebab yang ni memang spesifik untuk air. Air takat didih dia hanya sampai 100 saja. Melainkan kalau campur gula, contoh campur gula ke garam ke, dia punya takat didih dia akan tambah. Sebab apa? Sebab kita dah tambah benda asing. Kan bila kita tengok definisi dia tu kan, cecair yang berbeza dia akan menghasil takat didih yang berbeza. Sebab dia dah jadi, contohlah kita campur air gula, dia dah panggil air gula. Air gula, so takat didih dia pun akan lebih daripada 100 degree Celsius. Kalau nak cam dia tinggi daripada 100 degree Celsius ni, contoh awak masak air gula kan, dia akan ambil masa lebih sikit daripada kita masak air biasa. Betul tak? Pernah tak panaskan air gula? Macam nak buat air gula ke, berbanding awak nak masak air untuk Maggi. Hello? 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 Dengar ke cikgu? Dengar. Dengar cikgu. Betul tak? Nak bezakan. Dengar. Betul tak nak beza Betul, nak cikgu. bezakan takat didih dengan takat didih ni. Betul. So gula garam ni dah jadi benda asing. So bila dah campur dengan air, dia akan menghasil cecair yang berbeza dah. So dia akan mempunyai takat didih yang berbeza. Okay. Untuk air yang biasa, takat lebur dia dia punya suhu 0 degree Celsius. Lebur-lebur ni dia jadi cair. Yang daripada ais ketulan ni dia jadi cair. Dia keluar wap air, dia pun last sekali dia akan jadi cecair. So suhu dia dalam keadaan 0 degree Celsius. Contohlah awak tambah gula ke garam. Okay, contoh awak tambah garam dalam air, lepas tu awak masuk dalam ais, dalam peti ais, dia jadi ketulan. Jadi ketulan ais yang daripada hasil air tambah garam. Kalau awak cek dia punya suhu, dia akan jadi negatif. Negatif berapa lah? Dia adalah negatif spesifik degree. Dia kurang daripada 0 degree Celsius. Ni kalau awak duduk dalam amal sains, awak boleh cek dia punya suhu. Awak pernah tak tengok dalam rancangan-rancangan TV ke apa, dia kalau masak pun dia boleh juga. Kalau contoh kita nak buat air slushy kan, air macam 7E yang kita ambil dekat mesin tu, air Sloopy. Sloopy. Air Sloopy tu, kalau kita nak buat air Sloopy, kenapa contohlah kita bubuh
air sirap, kita bubur dalam plastik bag, kita akan tumbuk dia dekat dengan air batu campur garam. Pernah tengok tak? Pernah? Kenapa kita campur garam dalam air batu tu? Sebab kita nak bagi sejuk, lagi dia pun, kita nak bagi kurangkan lagi dia punya suhu. Jadi negatif, contohnya negatif 7 degree Celsius. Kalau tak pun awak cuba buat ais ketulan ataupun awak beli je ais ketul, awak bubuh garam, dia akan lebih sejuk berbanding ais ketulan yang biasa. Awak try dekat nanti habis kelas ni ke, awak boleh cuba tambahkan garam dekat ais ketulan tu. Lepas tu awak ambil satu beg plastik, letak air sirap. Lepas tu awak letak atas air ketulan yang campur garam tu. Lepas tu awak hancur-hancur tu, dia akan jadi macam slushy, macam Sloopy yang dekat 7E tu. Okay? Okay ke? Cikgu just bagi contoh lah sebab cikgu pernah try. Okay? Okay. Okay. So cikgu pergi next Boleh? Boleh. Okay. So kita dah settle yang fizik. Seterusnya kita settlekan yang kimia pula. Dalam buku teks awak boleh buka muka surat 141. Okay. So perubahan kimia pula ditarifkan sebagai perubahan ciri yang membentuk bahan baharu yang berbeza daripada bahan asal. Dia membentukkan bahan baharu berbeza daripada bahan asal. Sebagai contoh, kita bakar bahan api seperti kerosin. So bahan api kan dalam bentuk pepejal, dalam bentuk ketulan kan. Bila kita bakar, dia akan menghasilkan wap. Bukan wap, dia menghasilkan gas. Gas dia ialah gas kerosin. Okay. So bahan api ni dia sebenarnya tak menghasilkan, dia tak menghasilkan bau. Dia tak menghasilkan macam bau lah, macam wap gas apa kan. Bila kita bakar dia akan menghasilkan gas. So dia akan bagi perubahan kimia lah. Membentukkan bahan baharu iaitu daripada pepejal jadi gas, tapi gas tu dia ada spesifik dia iaitu gas kerosin. Okay? Okay ke? Ni tak nampak lagi kan? Okay, kita bagi contoh kedua iaitu mencampurkan kalium iodida dengan plumbum nitride. Plumbum 2 nitride. Plumbum 2 nitride. Yang ni motor kimia lah. Kat sini kalau kalium iodida dia K2I. K2I campur dengan PbNO3 kuasa 2. Ni nanti awak belajar kimia, awak bukan belajar kimia, nanti form 2 ke form 3 awak akan belajar nak buat persamaan ni. Bila buat persamaan ni dia akan menghasilkan dua bahan yang berbeza. Dia jadi bentuk bahan yang baru lah. Faham? Faham ke? Kalium iodida ni tahu cikgu dia akan warna kuning. Dia warna kuning. Plumbum ni dia warna putih. Tak silap cikgu. Dia warna putih. Dia last dia akan menghasilkan satu gas. Dia akan hasilkan satu gas. So dia akan jadi bentuk bahan yang baharu. Daripada mula-mula dia pepejal. Awal-awal pepejal. Dua-dua pepejal. Tak ada pun gas kan.
last bila dia campur bertindak balas, dia akan menghasilkan dua pepejal tapi ada satu bahan baharu, iaitu gas. Okey, faham tak? Untuk yang contoh dua ni. Faham cikgu. So yang perubahan dalam kimia ni dia bila kita bertindak balas antara dua bahan tapi dia menghasilkan satu bahan yang baharu. Macam yang ni lah yang yang contoh dua ni. Mula dua-dua pepejal, tak ada pun gas. Tiba-tiba bertindak balas, tiba-tiba datangnya gas ni. So dia akan membentuk bahan baharu. Okay. Contoh yang lain dalam pengaratan besi, fotosintesis, perebutan daun, respirasi sel. Yang ni dalam pokok lah. Macam fotosintesis. Awak ada belajar tak yang pasal fotosintesis? Belajar. Mesti atas satu kan? Ke tingkatan berapa? Fotosintesis. Bab 2 kan? Ya. Bab 2. Kalau contoh tengok bab 2 tu, sekejap saya buka. Bab 2 tau, boleh buka muka surat 60, ada yang fotosintesis tu. Dekat situ awak boleh buat ujian. Daripada pepejal tu, pepejal dia tu daun. Bila kita panas dengan, kita panaskan dalam air didih, lepas tu kita rendam pula dalam etanol, dalam rendaman air panas. Lepas tu kita keluarkan daun tu pula. Yang ni kita nak uji kehadiran kanji. Pepejal, dia daripada tenaga cahaya yang kita tak boleh nak ukur pun cahaya ni, tiba-tiba dia boleh menghasilkan kanji. Kanji ni kan, kalau contoh kalau kita ni kanji kan nasi. Betul tak? Kanji ni nasi. Karbohidrat, sorry. Kanji ni enzim kan? Sekejap, cikgu lupa. Betul tak kanji ni yang enzim? Tak tahulah. Sekejap. Di kanji ni dia macam satu makanan untuk tumbuhan lah. Kalau kita ni nasi. Nasi kan pepejal kan? Ya. So dia macam tu juga. Kanji ni untuk tumbuhan dia berbentuk pepejal. So daripada tenaga cahaya ni, contoh tenaga cahaya ni dalam keadaan gas, CO2 tu, CO2 dengan gas kan? CO2 ni gas, tiba-tiba dia boleh menghasilkan pepejal ke kanji. Dia akan membentukkan bahan baharu berbanding daripada bahan yang berbeza. Bahan yang asal dia gas, tiba-tiba dia jadi pepejal. So itulah perubahan kimia dia. Faham tak untuk yang fotosintesis ni? Contoh fotosintesis. Faham? So itulah perubahan kimia dalam fotosintesis lah. Daripada gas CO2 tu, tiba-tiba dia boleh menghasilkan kanji yang berbentuk pepejal dalam tumbuhan lah. Awak buat eksperimen, ada buat eksperimen tu kan? Dalam buku teks ada eksperimen dia kan? Daripada gas tiba-tiba jadi kanji. Bukan gas ke gas, dia jadi kanji. Dia jadi pepejal. So itulah dia jadi perubahan kimia dia. Faham tak?
Boleh. Kanji ni dia ada spesifik dia punya apa ni? Sains apa ni dia punya apa ni kimia dia. Dia ada kimia yang berbeza daripada CO2. Dia bukan ada C ke O ke, dia tak ada. Dia ada nama spesifik nama spesifik kimia dia. So dia tak ada pun daripada CO2 tu. Okay. So kita pergi ke next, okay. Kan ada Okay. kurang jelas? Ada yang kurang jelas ke untuk kimia? Perubahan kimia. Nanti Tak ada. Nanti kalau ambil buku yang Cikgu Intan bagi tahu dalam grup tu, sebenarnya Cikgu ingat hari ni nak bincang ada soalan-soalan dalam buku tu. Tapi mostly ada yang tak dapat lagi kan, tak pergi ambil lagi kan. Belum cikgu. Jadi kalau InsyaAllah kalau awak dah ambil ke, majoriti dah ambil, kita boleh bincang dalam buku tu. Sebab dalam buku tu ada tanyalah pasal perubahan kimia tu. Dalam situ bolehlah cikgu nak jelaskan dalam macam bentuk soalan. Okay. Kalau macam ni macam tak nampak sangat kan. Dia macam banyak kimia kan. Betul tak? Dia macam banyak kimia. Betul cikgu. Kalium iodida, plumbum 2 nitrate. Tiba-tiba ada hasil gas. So tak apa kita slow-slow lah untuk yang perubahan kimia ni. Okay. So kita pergi ke next. Okay, yang ni contoh yang pengaratan dekat besi. Macam contoh dekat spana ni. So ni dia tunjuk tindak balas dia lah. Dia mostly kalau kimia ni dia akan melibatkan persamaan kimia daripada ferrum ni besi. Bila besi ni terdedah contohlah besi tu kita letak je kat rak tu, kita tak balut ke apa, dia akan terdedah dengan oksigen. So dia akan bertindak balas. Ferrum ni bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan pengaratan. Ni persamaan dia lah, persamaan pengaratan dia. Ni pengaratan besi dia. Dia jadi ferrum 2O3. So tu jadi karat. Karat-karat ni kalau kita kikis, lepas tu contohlah kita buat ujian, dia akan keluar ferrum 2O3 ni. Ferrum campur dengan oksigen. Faham tak yang ni? Untuk yang nak tengok lebih jelas lah untuk pengaratan besi menggunakan persamaan kimia. Jelas tak yang ni? Hello? Hello, jelas ke? Jelas. Ada orang nak tanya tak macam mana dia boleh jadi ferrum 2O3 ni? Ada nak tanya tak? Tapi dia memang motu kimia lah, subjek kimia. Ada yang nak tahu tak macam mana dia boleh jadi Fe2O3? Hello? Cikgu tunjuklah. Ferrum ni dia sebenarnya dia ada positif 3. Oksigen ni kenapa dia ada 2? Sebenarnya dia negatif 2. So dia positif 3, negatif 2, dia darat silang. Darat silang tu dia akan jadi Fe2. O ni dia pergi sini 2, sini 3. So Fe ni 2, O ni 3. So dapatlah Fe2O3. Okey tak? Faham ke? Hello? Faham. So Fe ni daripada 3 tiba-tiba jadi 2. O ni daripada 2 tiba-tiba jadi 3. So that's why dia punya
apa ni definisi perubahan kimia ni, dia membentukkan bahan yang baharu berbeza daripada bahan yang asal. So bahan baharu pengaratan tadi, ferrum dia tu, Fe dia tu jadi 2. Asal dia daripada 3. Tapi bila dia bertindak balas tu, dia akan jadi bahan baharu. Jadi ferrum 2. Okey tak? Faham dah sikit-sikit pasal yang kimia ni? Faham tak? Jelas tak sikit pasal pengaratan besi ni dengan sifat kimia? Faham. Kira jelas kan? Jelas. Okey, cikgu bagi kamu masa lah untuk salin yang Fe ni. Dia Fe ni asal dia ada 3. Tambah dengan O ni asal dia ada 2. Bila dia silang, dia bawa sini 2, sini 3. So dia menghasilkan bahan baru. Fe ni dah bukan 2, dia dah 3. Dia bukan dah 3, dia dah menjadi 2. Menjadi 2. Jadi 2. O pula dia bukan dah jadi oksigen, dia jadi O kuasa 3. Boleh cikgu pergi ke next? Ke ada yang kurang jelas? Hello? Faham cikgu? Boleh cikgu pergi next? Boleh. Okay. So yang ni tindak balasnya apa ni? Sesuatu bahan yang berubah menjadi bahan baharu lah. Macam contoh telur. Telur ni daripada tak ada putih tiba-tiba dia menjadi putih. Dia ada sifat kimia dia. Contohlah daun ni daripada asal dia jadi warna hijau, tiba-tiba dia jadi kekuningan dan serta dia apa ni luruh. Betul tak? Kalau tengok pada gambar tu. Lepas tu kalau coin duit shilling ni pula, mula-mula nak dapat kalau contoh awak ambil 10 sen, mula-mula macam putih berkilat kan. Lama-lama dia jadi macam kuning perang. Kalau tengok yang duit shilling zaman dulu lah. Kalau arang pula daripada hitam dia jadi warna putih, dan lama-lama dia jadi jadi debu. Pepejal jadi debu. Okey, faham tak itu yang kimia ni? Sifat kimia jirim ni. Hello? Hello? Senyap je ni. Okay. So kita gerak next. Okay, bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri, iaitu ketelarutan, takat lebur takat didih, ketumpatan. So kita tengok pada ketumpatan dahulu. Okay. Ketumpatan ni awak pernah belajar. Okay, ketumpatan ni awak boleh tengok pada page 143. Awak pernah belajar bab awal-awal je. Bab apa dah? Bab 1.5. Betul tak? Awak pernah belajar 1.5. Masih ingat tak ketumpatan ni macam mana? Ingat sikit. Ingat sikit. Okay. Ketumpatan ni, bila ketumpatan rendah, dia timbul.
maksud dia ketumpatan, contohlah ketumpatan yang rendah bermaksud dia punya berat dia adalah ringan. So that's why dia akan timbul. Kalau ketumpatan tinggi, dia sama maksud dengan berat dia adalah tinggi. Sebagai contoh kita tengok ketumpatan paling tinggi ialah pasir. Pasir ketumpatan dia lebih tinggi berbanding air, berbanding minyak. Sebab apa? Sebab berat dia paling berat. Kalau tengok pada berat, dia paling berat daripada air dengan minyak. Kalau minyak ni ketumpatan dia Rendah. rendah. Sebab dia berat dia rendah. Okey. Contohlah cikgu bagi batu, minyak masak, air, gabus. Okey. Paling bawah sekali, ketumpatan paling tinggi sekali antara empat ni yang mana? Batu Batu. ke minyak masak? Batu. Betul. Okey. Batu paling berat. So ketumpatan dia paling tinggi. Batu. Okey. So batu nombor 1. Nombor 2 ketumpatan paling berat ialah minyak Air. masak. Air. Okey, bagus air. Air nombor 2. Air kalau nak lukis kena ada meniskus. Awak pernah belajar kan meniskus kan? Macam mana nak tengok pandangan air. Pernah belajar kan? Bab 1 Pernah. dulu. So kalau nak lukis air, at least kena ada meniskus. Okay. Ni air. Okay. Ketumpatan paling tinggi untuk yang nombor 3 antara minyak dengan gabus. Minyak. So gabus ni paling Rendah. ketumpatan dia paling rendah. So minyak macam ni ya. So ni gabus. Okay. So ingat lagi lah ketumpatan ni. Kata ingat sikit. Okay, cikgu pergi ke next, okay? Okey. Okay, kita dah cover untuk ketumpatan sebab ketumpatan yang kalau lebih detail tu dekat bab 1. Untuk yang ni just kita tahu pasal macam ni je lah. Okay. So kenapa batu ni paling tumpat? Okay, sekejap. Batu ni paling tinggi ketumpatan sebab kalau contohlah soalan periksa kertas 2 kan awak kena tulis jawapan kan, dia tak ada A, B, C. So kalau nanti dia tanya dalam untuk bab jirim, awak boleh jawab macam ni lah. Kenapa batu ni paling tumpat? Sebab dia mempunyai kenapa paling tinggi ketumpatan dia? Sebab dia mempunyai jisim yang paling tinggi. Okay. Kalau nak banding semua ni pun boleh. So ni je lah jawapan dia. Selalunya kalau soalan macam ni dua markah lah selalu. Ni jawapan dia. Ni soalan dia.
So kalau contoh soalan tu dia tanya kenapa batu ni paling tinggi ketepatan, jawab je sebab dia mempunyai jisim yang paling tinggi. Nak lebih lagi pun berbanding air, minyak masak dan juga gabus. Pun boleh jap. Berbanding air, minyak masak dan gabus. Okey. 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 Cikgu pergi next ke ada yang tengah salin lagi? Ada yang dah sudah salin? Sudah dah. Sudah. Okey. Jom kita pergi yang takat lebur dengan takat didih. Tadi cikgu dah bagi contoh kan untuk takat lebur, takat didih air kan. So ni lah ais melebur pada suhu degree Celsius. Air mendidih dia punya suhu paling takat didih dia ialah 100. 100. Air mendidih ni sampai dia, orang Kelantan dia sampai gelegok. Gelegok tu kita masuk termometer, kita akan check lah suhu dia, dia punya suhu dia 100. Kalau besi, kita panggil dia melebur tau. Kita panas dia tu, dia bukan mendidih, dia melebur. Okey. So melebur dia, takat lebur dia, dia punya suhu dia 1536 darjah Celsius. Kalau dalam buku teks tu awak boleh tengok pada muka surat 143. Okey. Okay. So dekat sini ni, dalam jadual 5.2 tu, takat lebur dengan takat didih, sebenarnya kalau awak nak hafal pun boleh, awak tak nak hafal pun tak apa. Sebab mostly kalau soalan periksa pun dia just tanya takat lebur air dengan takat didih air saja. So ingat yang 0 degree Celsius dengan 100 degree Celsius. Okay? Okey. Okay. Dia kalau bab yang ni, takat lebur dengan takat didih ni, sebenarnya macam awak kena ingat ni saja. Pepejal, dia pergi cecair, dia panggil apa sini? Dia panggil takat lebur. Takat lebur dia 0 degree Celsius. Ni untuk air lah. Untuk air. Cecair pula pergi ke gas. Ialah dia punya proses ialah proses pemanasan. Dia panggil proses pemanasan sini. Proses pemanasan dia ada takat didih. Takat didih dia sebanyak 100 darjah Celsius. Pepejal ke cecair dia panggil, cikgu bagi warna lain. Pepejal ke cecair dia panggil proses Peleburan. Betul. Peleburan. Bagus. Siapa jawab tu? Yasmin. Yasmin. Nanti WhatsApp cikgu tau. Nanti PM cikgu. Okey, untuk gas ke pepejal. Dia panggil proses pemejal wapan. Dekat sini dah ada takat
dia tak ada takat sini. Dua proses ni sahaja yang melibat takat. Takat lebur, takat didih. Okey? Okay. Okey, jap cikgu highlight lah. Ingat pekerjaan. Kerjai. Gas. Untuk air. So dekat proses pejal ke cecair dia menghasilkan proses peleburan. Cecair ke gas, ingat proses pemanasan. Kita panas. Macam nak panas air kan. Tekuk-tekuklah pinggan atas apa tu? Dekat air tu. So dia akan menghasilkan gas. Gas ke pepejal dia panggil proses pemejawapan. Dah siap tulis? Dah siap tulis untuk pepejal cair gas ni? Siap dah. Saya dah. Okay, cikgu bagi sikit lagi masa untuk pelajar lain yang salin kan. Sebab kita dah nak habis dah ni. Tinggal satu lagi sikit lagi. Okey, ada yang dah sudah? Boleh cikgu pergi seterusnya untuk yang terakhir? Boleh. Okey. Okay, yang terakhir ialah ketelarutan. Ketelarutan ni bermaksud kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut. Pelarut ni contoh paling famous dia ialah air lah. Dan membentuk larutan. Larutan ni bahan larut sudah campur dengan pelarut. Okey. Okey, dekat sini dia bagi contoh bahan larut. Ni panggil bahan larut. Bahan larut dia ialah gula, pasir, garam. So, pelarut selalu diguna ialah air. So bila kita campur dengan pelarut, dia akan menghasilkan larutan, iaitu larutan gula, larutan garam. Pasir ni dia tidak larut. Okay? Sebab dia bukan bahan larut yang boleh larut seperti gula dengan garam lah. So dia takkan campur. Dia takkan menghasilkan larutan. Okey ke? Faham tak untuk yang ketelarutan ni? Ketelarutan ni paling famous contoh dia apa ni? Gula, garam. Dua ni saja rasanya. Dua ni saja je paling famous lah untuk ketelarutan dia. Kalau dia nak tanya pun. Dia tanya pun bagi contoh bahan larut dengan pelarut menghasilkan larutan. So awak buatlah bahan pelarut dia ialah contoh awak ambil gula. Pelarut dia awak ambil air. So larutan dia ialah larutan gula. Okey, contohlah. Sekejap. Contoh dia, cikgu buat kat sini okey? Okay. Okey. So kalau nanti nak jawab periksa, awak just buatlah bahan larut sama dengan gula. Wah, gula. Tak ada apa ni? Sorry. Pelarut awak buat sama dengan air. So, larutan dia
Masukkan air, gula. Tak pun nak buatlah. Nak bagi ringkaskan lagi. Buatlah gula. Campur air. Jadi air, gula. Okey. Tengok tu. Ni famous lah, kalau tak adalah famous sangat. Tak selalu pun keluar untuk keterlarutan ni. Tapi kalau keluar, dia tanya pun, dia just suruh kita bagi contoh lah untuk apa ni, bahan larut campur dengan pelarut masukkan larutan. So suruh kita bagi contoh. So ni je lah, awak buatlah contoh macam ni. Okay? Okay ke? Faham ke? Faham. Okay. So buku latihan ni tak boleh nak buat lah sebab awak belum ada certain yang belum pergi ambil lagi kan. So itu sahaja pembelajaran kita. Nanti cikgu akan bagi link quiz ni dekat group. 5 soalan saja, soalan mudah saja. Cikgu nak sangat awak jawab, paling pun habis kelas ni jawab terus pun tak apa sebab soalan ni soalan mudah sangat. Jawab sekejap saja. Okay? So nanti cikgu akan bagi link ni untuk homework pula. Awak buka buku teks awak, muka surat 144. Ada praktis sumatif. Ada 5 soalan praktis sumatif tu. Nanti awak jawab. Okay, lepas tu awak send lah dalam secara PM kat cikgu. Okay? Okay. Okay. So ada apa-apa persoalan tak? Ada nak tanya ke? Tak ada kot. Cikgu tengah record kan? Ha. Nanti saya nak boleh? Boleh. Okay. Tak pun cikgu bawa masuklah link record ni. Mungkin cikgu hantar malam ni boleh tak? Sebab cikgu nak masuk dalam YouTube lah, senang. Okay, boleh. Okay. Sorry tak boleh, cikgu tak boleh nak buka kamera. Tak apa. Okay. Untuk praktis formatif tu ada nak tanya tak? Kalau tengok pada soalan yang diberi tu. Ada. Tak ada? Ya. Tak ada. Okay. So itu saja untuk hari ni. Tak ada apa-apa soalan kan? Sekejap cikgu stop recording.